Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur sekali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama kembali dalam tadabbur Al-Quran. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat 526, insya-Allah 526 daripada muka surat Mashaf Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan insya-Allah hari ini kita akan akan masuk kepada surah yang baru, iaitu surah An-Najmi, surah An-Najmi. Jadi alhamdulillah kita akan insya-Allah bersama-sama, sekali lagi saya ulangi, saya sebutkan, iaitu muka surat kita pada hari ini ialah muka surat 526, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati umur kita hari ini, untuk mendapat manfaat daripada apa yang akan kita baca daripada muka surat ini insya-Allah. Surah ini adalah surah An-Najmi, dan surah ini adalah salah satu daripada surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Dan surah ini sebagaimana menurut kebanyakan daripada para ulama tafsir mengatakan bahawa seluruh surah ini adalah Makkiyah, tidak ada Madaniyah, walaupun terdapat juga di kalangan ulama-ulama tafsir terdapat yang mengatakan bahawa ada satu ayat daripada surah ini yang turunnya di Madinah. Wallahu a'lam bissawab. Kita insya-Allah boleh berpegang, tetapi kita berpegang kepada pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahawa semuanya adalah Makkiyah. Dan terdapat satu cerita yang menarik mengenai dengan surah ini yang insya-Allah kita akan baca nanti, iaitu satu peristiwa yang berlaku pada tahun 5 kenabian, bukan 5 hijrah, 5 kenabian insya-Allah. Kita akan ceritakan nanti. Sebelum daripada kita masuk dengan lebih detail mengenai dengan surah ini, kita lihat bahawa sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tentang tema keseluruhan kepada surah ini. Surah An-Najmi ini maknanya adalah bintang, bintang. Tetapi surah ini sebagaimana ulama mengatakan bahawa tema secara keseluruhannya surah ini adalah pilihan, iaitu pilihan dalam kita memperolehi ilmu. Di depan kita ni ada satu perkara, satu jalan untuk kita memperolehi ilmu yang benar, iaitu al-wahyu. Jadi segala yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah benar dan dia adalah wahyu. Dan satu lagi ialah ilmu yang kita perolehi melalui pemikiran manusia, tak kiralah sama ada pemikiran kita sendiri ataupun pemikiran orang lain, tapi ianya itu datang daripada manusia. Jadi kebanyakan daripada yang datang daripada manusia ni adalah berupa zon ataupun sangkaan, merupakan satu benda yang tidak pasti betul ataupun tidak betul. Kemungkinan betul, walaupun kita nampak dia kelihatan betul, tapi ada kemungkinan tidak betulnya kerana ia datang daripada manusia. Jadi di depan manusia ada dua pilihan, iaitu saluran untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama ni adalah ilmu wahyu, iaitu perkara-perkara yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi ialah ilmu yang manusia perolehi melalui andaian mereka, melalui pemikiran mereka, melalui perasaan mereka, melalui apa-apalah yang datang daripada manusia. Maka itu adalah ada kemungkinan tidak betulnya kerana ia adalah datangnya daripada manusia. Jadi itu adalah tema keseluruhan kepada surah An-Najmi ini. Dan insya-Allah surah ini yang mengandungi 62 ayat, dan hari ini kita akan baca satu ayat panjang, agak panjang, iaitu ayatnya 1 hingga 26. Kenapa sangat banyak dalam setiap muka surat? Kan dia sangat pendek saja kan. Dan surah ini walaupun 62 ayat, tetapi dia hanya mengandungi 2 muka surat setengah sahaja insya-Allah. Hari ini muka pertama daripada surah An-Najmi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala mulakan ayat ini dengan sumpah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi iza hawa. Wan najmi iza hawa. Dan demi bintang. Hawa tu artinya ialah yang menjunang jatuh. Hawa ni kita kata hawa nafsu, kita kata hawa manusia kan. Kita itu bahasa Melayu lah kan, tapi hawa ni artinya ialah satu benda yang turun daripada atas ke bawah. Jadi sebab itulah maknanya bila kita katakan bahawa manusia ni ialah mempunyai hawa manusia, hawa nafsu lah manusia, ialah artinya satu benda tu yang menurun, yang menjatuh ke bawah. Maknanya yang bukannya menaik ke atas. Satu benda yang jatuh ke bawah ni adalah satu benda yang tidak bagus Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menamakan surah ini, memulakan surah ini dengan
bersumpah dengan wan najmi, dan najmi ini dia akan turun. Kita manusia tengok apa kan, dia ni jadi meteor ke, jadi apa ke. Kerana an-najmi ini terdapat, sebagaimana kata ulama tafsir, ada 5 pendapat ulama. Ada 5 pendapat ulama apakah maksud an-najmi sini. Ada yang kata an-najmi ini maksudnya ialah as-suraya. Suraya tu ialah bintang yang diketahuilah oleh orang Arab, itu bintang yang biasanya keluar pada waktu. Ada yang kata ianya adalah Zuhrah. Zuhrah ni ialah maknanya adalah bintang Venus dalam bahasa Inggeris, iaitu satu planet yang kita boleh lihat pada waktu pagi. Ada yang katanya adalah ianya sekadar bintang-bintang saja, apa-apa saja bintang di langit. Ada yang kata ianya adalah bintang yang menyeram jin-jin apabila mereka ni nak mengintai ke langit. Ada yang katanya maksud an-najmi ini maksudnya adalah Al-Quran yang turun sedikit demi sedikit kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi wan najmi sini banyak makna, kita boleh pakailah mana-mana, tapi secara keseluruhannya ialah bintang demi bintang apabila dia menjunang jatuh. Dan kemudian Allah Taala kata ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ini perkara yang Allah Taala nak ceritakan. Allah Subhanahu wa taala sekarang ni nak memberitahu kepada orang kafir Quraisy. Orang Quraisy ini berlaku sekitar tahun yang ke-5 kenabian, ketika mana dahsyatnya orang-orang Quraisy ini sedang menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang berdakwah kepada mereka, dan mereka ni menolak habis-habisan dan mengatakan Muhammad ni gila, Muhammad ni mengarut, Muhammad ni merapu, apa lagi semua perkataan-perkataan dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kat sini apa kan? Terus Allah Taala berkata ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dhalla ni makna sesatlah. Dhalla ni makna tak tahu apa-apa kan. Jadi kemudian ghawa tu artinya juga ialah seorang yang bodoh, lawan kepada ar-rusydu. Ar-rusydu ni cerdik, ar-rusydu ni tahu benar. Jadi ghawa ni lawan kepadanya, opposite kepadanya. Jadi maknanya bila Allah Subhanahu wa taala kata tak, sahabat kamu ni Muhammad ni kan ma dhalla, kemudian wa ma ghawa. Maknanya dia tidak sesat, dia tidak merapu, dia tidak mengarut, tak. Jadi artinya sini kita boleh faham secara tidak langsungnya bahawa mereka telah menuduh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni dengan mengarut, dengan merapu, dengan dhalla, dengan ghawa. Kemudian seterusnya Allah Taala kata wa ma yantiqu anil hawa, dan Nabi Muhammad ini dia tidak bercakap daripada hawa dia. Bukan dia bercakap tu daripada diri dia. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu nak pisahkan bahawa ada benda-benda yang mana datang daripada diri manusia. Jadi kalau datang daripada diri manusia sekarang ni kan banyak kan, sama ada undang-undang ke, sama ada peraturan ke, sama ada apa-apalah kan, pandangan ke, semua tu kebanyakannya kalau ianya datang daripada hawa manusia, maka ada kemungkinan ianya adalah tidak betul. Ada kemungkinan tak betul. Tapi kalau ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang keempat ni, in huwa illa wahyun yuha, semua yang dibawa oleh Muhammad ni sebenarnya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Kalau ianya adalah wahyu, maka ia pastinya tidak ada sesat, tidak ada tidak betul, semuanya adalah betul. Jadi Allah Taala nak tolak ni kan, bukan daripada hawa, tapi semua tu adalah daripada wahyu. Kemudian allamahu syadidul quwa, ianya diajarkan oleh syadidul quwa. Allamahu sini ialah malaikat Jibril yang datang kepadanya. Maknanya dia diajar, bukan diajar oleh pawang mana, diajar oleh pendeta mana, manusia juga, tapi diajar oleh syadidul quwa, iaitu yang bersangatan sangat-sangat kuat, iaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini Allah of course lah kan, tapi malaikat Jibril ni yang diutuskan oleh Allah, dia tu sangat kuat kan, dia boleh hancurkan atas arahan Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seperti kaum Samud, seperti kaum Lut, seperti kaum banyak dah sebelum-sebelum yang dapat dilihat oleh orang Arab dan dapat dilihat oleh kita kan. Banyak kaum-kaum apabila Allah Subhanahu wa taala arahkan Jibril itu untuk datang untuk hancurkan, maka dia akan hancurkan. Dia boleh hancur. Dia syadidul quwa, sangat-sangat kuat. Zumirratin fastawa. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala zumirrah. Mirrah ni maknanya ialah kuat, maksudnya kuwatul zat ataupun hasanatul aqli, iaitu yang sangat bijak, yang sangat pandai, yang sangat ni. Jadi malaikat yang datang ni bukan malaikat yang bodoh lah nak kata kan, tapi dia zumirrah, yang mempunyai kekuatan pemikiran, yang pandai sangat. Fastawa tu artinya maknanya dia datang lagi, istaqarra katakan, dan datang berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bil ufuqil a'la. Dia malaikat Jibril, dia datang bil ufukil a'la, mana ufuk ufuk lah kita katakan, ufuk horizon al a'la yang tinggi, maknanya dia duduk
dalam keadaan yang tinggi di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa dana fatadalla, kemudian dia mendekati Nabi. Ni Allah Subhanahu taala nak beri gambaran kepada kita bagaimana malaikat Jibril ni sebenarnya bukannya dengar-dengar je kan, tak nampak kan, tak kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh lihat Jibril tu kan. Dia datang dekat, bukan jauh kan, bukan sayup-sayup mana kan, dengar tak dengar suara kan, tak. Ni dana fatadalla, dia dekat fatadalla, dan bahkan dekat-dekat. Tadalla tu maknanya mendekati dan lebih mendekati lagi. Itu kan. Dana tu dah dekat dah. Fatadalla mendekati lagi kan. Dan dia datang tu, kalau setengah ulama kata fatadalla tu maknanya datang daripada pihak atas. Mendekati daripada pihak atas. Fakana qaba kausaini au adna. Dan jadilah malaikat tu dekatnya dengan Nabi SAW tu seolah-olahnya seperti dia kata inilah dua busur panah. Apa maksud dua busur panah ya? Dalam panah, kalau orang Arab senjata mereka ni ada panah, ada anak panah, itu dipanggil as-sahmu. Kemudian ada satu lagi busur panah. Busur panah tu yang melengkung tu kan, kemudian ada tali tu kan untuk ditarik tu kan. Jadi orang Arab tapi orang Arab bila mereka ni nak bersungguh-sungguh mengatakan satu-satu benda, mereka akan ambil dua busur. Bukan satu busur saja, dua busur. Dua busur tu akan dihimpunkan duduk dekat-dekat macam tu, kemudian dia ambil satu anak panah, kemudian jadi maknanya digunakan satu anak panah tapi digunakan dua busur, maknanya kuatlah. Maknanya kuat. Kalau satu busur ni dah kuat dah. Kalau dua busur lagi maknanya tali dia tu diikat tu sangat-sangat kuat. Jadi itu orang Arab tu dia akan himpunkan dua busur macam tu dekat benar, maknanya melekat lah. Itu seolah-olah macam melekat lah kan dua-dua tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di sini bahawa malaikat tu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bukan jauh, sangat-sangat dekat, seolah-olah macam dua busur yang dekat. Dua busur dekat macam hampir-hampir melekat macam lekat dekat macam tu maknanya kan. Macam tu maknanya dekat tu kan, ataupun lebih dekat lagi. Nak ceritanya bukanlah datang macam tu, tapi maknanya ialah apa, nak ceritanya malaikat tu sangat-sangat dekat dengan Nabi tu, maknanya bukanlah Nabi ni dengar daripada jauh suara tu, daripada bukit mana, daripada yang jauh bunyi kan, tak, memang dia dengar betul-betul. Dia dengar betul-betul. Jadi dia kata fakana qaba kausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha. Lalu diwahyulah kepada hambanya iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni apa yang hendak diwahyukan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jadi apa yang dilihat oleh Nabi itu ma kadzabal fuad. Setengah bacaan ada dibaca dengan ma kazzaba ni, dengan sabdukan dengan sabdukan. Ayat ke-11 sekarang, ayat ke-11 daripada surah An-Najmi. Ada setengah bacaan dengan setengah qiraat dengan kazza, iaitu za tu dengan disabdukan. Jadi ma kazzaba, tapi kita membaca ma kadzabal fuad, iaitu hati dia katakan tidak mendustai apa yang dilihatnya. Maknanya tak rasa tipu lah, ni bukan tipu ni, memang betul-betul nampaklah dekat sangat kan. Malaikat Jibril itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi wahyu. Afatumarunahu ala ma yara. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang Quraisy ni, orang yang kata Nabi ni bohong, Nabi ni tipu, Nabi ni tak ada dapat apa-apa pun, dia ni entah dengar bisikan-bisikan mana ke. Allah Taala tanya mereka ni afatumarunahu. Jadi al-mumarah ni maknanya ialah al-mujadalah, maknanya kamu nak berdebat lagi apa yang dilihat tu. Maknanya yang di atas ni Allah Taala sebutkan memang betul-betul datang dan nampak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi kamu nak cakap bohong lagi, kamu nak berdebat lagi pasal benda ni, atumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Bahkan Allah SWT sebutkan dia tengok lagi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengok lagi. Tengok apa? Tengok Jibril alaihi salam. Nazlatan tu artinya ialah marratan, maksudnya sekali lagi. Dah tengok dah, tapi lepas tu Nabi tengok lagi. Tengok siapa? Tengok Jibril ni inda sidratil muntaha. Di mana? Iaitu di sidratil muntaha. Sidratil muntaha ni kalau ikut terjemahan makna asal je, sidrah ini ialah pokok bidara kan, pokok bidara. Wallahu alam, saya tak tahulah, setengah-setengah tempat mungkin nama dia berbeza kan. Tapi kalau di Malaysia nama dia disebut pokok bidara. Pokok bidara ni al-muntaha tu makna delas pokok bidara. Jadi dikatakan maknanya selepas daripada langit yang ketujuh, selepas langit ketujuh tu ada pokok Sidratul Muntaha ni, dan di situ adalah tempat terakhir, tanda terakhir di mana malaikat-malaikat dan juga makhluk tak boleh pergi dah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh pergi ke situ. Jadi tempat dan sebagainya ini adalah
wallahu alam bisawab kan. Itu kita ada banyak-banyak pendapat lah di kalangan apa maksud tempat itu dan sebagainya. Tapi nak cerita di sini bahawa satu tempat yang terakhir dah Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada Nabi kita malaikat Jibril, dan dia tengok Nabi Muhammad SAW tengok malaikat Jibril di sana tu, indaha jannatul ma'wa, dan di situlah ada jannatul ma'wa. Di mana? Dekat Sidratul Muntaha tu. Jannatul ma'wa maknanya syurga, tempat himpunan berehat ruh-ruh orang-orang mukmin, orang-orang soleh dan sebagainya. Allah Taala letakkan kat situ. Jadi wallahu alam bentuknya macam mana, tapi nak ceritanya ialah kehebatan kehebatan, ketinggian orang mukmin, kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukanlah ambil satu benda tu daripada benda yang dia tak nampak, daripada mimpi-mimpi dan sebagainya. Iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Nak cerita lagi suasana di sidrah ni, suasana Sidratul Muntaha ni, tempat tu di mana, macam mana dia tu? Itu diliputi dipenuhi dengan apa ni, yaghsha as-sidrata ma yaghsha, apa-apa yang menutupinya. Apa dikatakan malaikatnya, dikatakan burung-burungnya, dikatakan macam-macam. Dikatakan apa-apa semualah kan, yang indah-indah semua situ di tempat tu kan. Kemudian ma zaghal basar wa ma tagha. Allah Taala ulang sekali lagi kan, zaghal basar. Maknanya pandangan Nabi ni taklah merapu-rapu, tak tengok, maknanya taklah tengok satu benda yang tak wujud ke tak. Ma zaghal basar, pandangannya tidaklah lari, wa ma tagha, dan tidaklah melampaui mengarut. Kemudian laqad ra'ahu min ayati rabbihil kubra. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat ayat-ayat Tuhannya yang sangat besar. Jadi Allah SWT kita tahu kan telah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Isra' Mi'raj. Semua ni cerita adalah semasa Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ini dan itu. Jadi semua benda yang itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok sendiri dengan mata kepalanya sendiri kan. Kalau dulu dengan wahyu, tapi tak tengok lagi, tak naik lagi, tapi Allah Taala beri hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tengok semua ni kan, untuk tunjukkan semua ni kan, memberi kekuatan. Jadi kamu pula orang-orang kafir ni kan, apa yang kamu ada? Apa yang kamu ada? Yang kamu duk kata gini tu kan, kamu sembah berhala ini dan itu, kemudian kamu betul ke apa yang kamu ni? Jadi Allah Taala datang sekarang ni dalam ayat apa? Ayat yang ke-19 kita sekarang iaitu apa? Allah Taala kata afara'aitum. Apa pandangan pula? Macam mana? Cuba kamu cerita pula tentang apa? Al-Lata, Uzza wa Manata as-salisatal ukhra. Tiga berhala ni Allah Taala sebutkan. Macam mana pula? Berhala-berhala kamu ni macam mana? Itu yang Nabi SAW dapat. Berhala-berhala kamu ni yang pertama sekali ialah Al-Lata. Lata ni di mana? Letaknya di Taif. Lata, satu berhala dibuat oleh manusia ni, dianggap sebagai berhala, sebagai hebat, berada di Taif, di Bani Saqif. Kemudian yang keduanya Al-Uzza. Al-Uzza ni satu berhala, satu macam apa ni, pokok, tapi di mana? Di Nakhlah tempatnya. Nakhlah ni ialah satu tempat di antara Mekah dan juga Taif, tengah-tengah tu. Tempat ni juga adalah tempat di mana Nabi SAW ketika balik daripada Taif tu, Nabi sembahyang situ dan jin tu datang mendengar bacaan Nabi SAW. Itu yang kedua, Al-Uzza. Dan yang ketiga ialah Manat. Manat tu di mana? Manat tu ialah satu berhala batu yang terletak di antara Mekah dan juga Madinah. Biasanya orang Aus dan juga orang Khazraj ni, masa mereka ni nak buat haji, mereka akan datang lalu tempat ni dan mereka buat lalu sembelih dan macam-macam lah kan, mereka buat kat sini kan. Batu, kemudian tu batu di situ, batu ada di situ, kemudian tu batu tu telah disembah. Kemudian diukir lah sikit-sikit kan. Jadilah nama dia, letakkan nama Manat. Jadi kita ada sini, bagi orang Quraisy ni, kita akan tengok ada apa? Ada Al-Lata, kita ada Uzza, kita ada Manat. Jadi jaga-jagalah kalau kita nak beri nama, kadang-kadang tu nama anak jangan beri nama anak Abdul Manat Abdul Manat, bahaya tu. Abdul Manat tu hamba kepada berhala tu. Abdul Manaf. Abdul Manaf biasanya kan. Jadi kalau Abdul Manaf tu lain ni Abdul Manat. Tu jaga-jaga Manat tu. M-A-N-A-T. Manat. Itu bahaya tu kan. Manat tu adalah nama berhala. Okey, seterusnya ialah apa? Wa manata as-salisatal ukhra, dan juga Manat satu lagi tu. Alakumuz zakaru wa lahul unsa. Ada ke pula Allah Taala ni kan cela mereka ni kan.
Apa orang-orang Quraisy ni, apa orang-orang Arab ni kata, orang-orang yang tidak Islam ni kata, mereka kata apa? Mereka kata bagi mereka ketiga-tiga ni Tuhan juga yang besar lah kan. Ada bala-bala lagi yang kecil-kecil banyak-banyak tu. Kemudian satu lagi Allah pun Tuhan juga. Jadi itulah nama dia syirik kan. Semua tu Tuhan, semua tu sembahan, semua tu ada kuasa. Ini kuasa ni macam ni, ini kuasa macam ni. Jadi bagi mereka, kemudian mereka bahagi-bahagikan pula. Bahagi macam mana? Yang lelaki tu untuk Lata, untuk Uzza, untuk Manat. Yang Allah ni kita bagi yang perempuan. Jadi perempuan lelaki ni apa? Perempuan lelaki ni bagi orang Arab adalah, kalau lelaki ni maknanya satu benda yang dikagumi, satu benda yang disanjungi, satu benda yang dipuji. Tapi kalau perempuan tu maksud satu benda yang dipandang remeh, yang tak ada apa. Jadi diberi kepada Allah ni satu benda yang remeh-remeh. Malaikat, itu malaikat. Malaikat ni anak perempuan, dia kata anak perempuan Tuhan, anak perempuan Allah ni. Tapi kalau yang laki-laki yang diberi kepada Manat, kepada Uzza, kepada Lata. Tengok kan. Jadi Allah Ta'ala kata ni, alakumuz zakaru walahul unsa. Untuk mereka ni, untuk kamu ni benda lelaki, tapi yang perempuan bagi pada Allah. Tilka izan kismatun diza. Allah Ta'ala kata, oleh ini semua ni adalah pembahagian bahagi-bahagi macam tadi tu kan. Itu adalah satu pembahagian diza. Diza ni maknanya zalim, maknanya zalim, tidak adil, yang tidak patut, yang mengarut, merapu lah kita kata kan, macam tu, macam-macam lagi lah kan. Tapi maknanya ialah maksudnya zalim, pembahagian-pembahagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Sekarang ni Allah Ta'ala buat keputusan ayat 23 ayat 23 apa Allah Subhanahu Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata semua tu Lata ke Uzza ke Manat ke apa lagi lah berhala-berhala yang banyak-banyak tu, semua tu adalah asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Semua tu nama-nama yang kamu buat. Kamu ambil satu benda, kamu ambil satu batu, kemudian kamu beri nama dia, kemudian kamu sembah dia. Kemudian kamu puji dia. Kamu beri nama anak-anak kamu kepada Abdul Uzza, Abdul Manat, Abdul Lata. Semua tu nama. Dulu tak ada apa-apa pun. Sebelum ni kemudian ni kita tengok keliling kita ni kan ada batu. Kemudian kita letak nama kepada dia. Kemudian kita kagum dia. Kita kata seolah macam kita beri nyawa kepada dia. Seolah macam dia ni ada apa-apa. Padahal dia tak ada apa-apa pun. Dia adalah batu yang kamu yang beri nama kepada dia. Kemudian kamu sembah dia. Jadi itulah Allah Ta'ala kata tak ada apa-apa pun. In hiya illa asma'. Semua benda tu asma' semua. Nama-nama yang kamu beri dia sammaitumuha antum, awak, dan juga diberi nama oleh mak-mak bapak kamu dulu. Maknanya kamu ikutlah apa yang bapak kamu buat. Nama-nama. Ni nama dia apa? Nama dia Lata. Daripada kecil mak kata ni Lata. Ayah kata ni Lata. Dia pun ikut, dia pun membesar, dia pun jadi ayah balik. Dia cerita pada anak-anak dia balik. Macam itulah. Diwarisi satu benda yang tak betul. Sedangkan Allah Ta'ala kata ma anzalallahu biha min sultan. Allah Ta'ala tak beri apa-apa tanda, tak beri dalil apa pun, tak beri bukti apa pun. Allah Ta'ala tak beri apa-apa pun menunjukkan bahawa dia ni ada kuasa. Tak ada pun. In yattabi'una illa adh-dhann. Apa yang mereka kata semua ikut sangkaan saja. Jadi inilah yang kita kata tadi kan, tema kepada surah An-Najmi ni ialah bahawa sumber ilmu ni ada dua. Satunya ilmu yang yakin, yang pasti, iaitu wahyu. Yang keduanya ilmu yang tidak pasti, yang mengarut, yang zon, yang sangkaan, yang mungkin jadi betul boleh jadi salah. Kalau tidak bertentangan dengan Islam, okey. Tapi kalaulah bertentangan macam ni, iyattabi'una illa zon. Semua tu adalah sangkaan. Sebab datang daripada manusia. Manusia tu sendiri pun adalah semua tu sangka menyangka semua kan. Kemudian wama tahwal anfus, dan apa-apa yang disukai oleh jiwa. Jiwa tu rasa suka, ni macam ni. Okey. Jadi tengok kan, jiwa manusia ni berbolak-balik kan. Sekali macam ni, sekali macam ni. Orang ni macam ni, orang ni macam ni. Kalau bangsa ni macam ni, bangsa ni macam ni. Jadi maknanya tak sama kan. Jadi oleh kerana itu wama tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Sedangkan datang daripada Allah ni apa ni? Al-huda. Allah Ta'ala dah beri huda kepada kita kan. Kenapa kita pergi cari benda yang lain? Kalau benda tu tidak bertentangan, kita katakan tak kisah, tak apa kan. Tapi kalau bertentangan pun kita ambil juga. Mengapalah Allah Ta'ala dah beri petunjuk kepada kita, cahaya kepada kita, kemudian kita lari, kita ambil benda yang kesesatan dan kegelapan. Itulah yang pelik kan. Allah Ta'ala kata kepada orang-orang manusia yang begitu kan. Jadi amlil insani ma tamanna. Allah Ta'ala tanya lagi kan, amlil insani ma tamanna. Apa yang mereka nak ni mereka dapat ke? Jadi ada setengah ulama kata amlil insani ma tamanna ni iaitu apa? Mereka ni tamanna bahawa Lata Uzza tadi tu apa-apa yang mereka sembah selain kalau masa sekarang ni kan, apa-apa yang mereka nak tu dapat ke? Maknanya mereka kata ini berhala tu boleh beri kepada mereka.
Tak boleh beri. Boleh beri syafaat nanti akhirat, tak boleh beri. Boleh tolong mereka, tak boleh tolong. Jadi itulah kata amlil insan ma tamanna falillahi al-akhiratu wal ula. Sedangkan bagi Allah lah segalanya, sama ada akhirah ataupun ula. Maknanya dulu kemudian dulu, semuanya bila-bila masa pun semua tu lillah. Maknanya semua tu adalah milik Allah. Bukan kuasanya milik pada hantu jembalang ataupun pada pada patung-patung ni, pada berhala, pada sembahan manusia ni. Semua tu tak dapat memberi apa-apa pun. Api pun tak boleh panas. Bila Allah Ta'ala kata mesti kau sejuk. Ya nar kuni bardan, wahai api sejuk kau. Wassalamun ala Ibrahim, dan juga selamat, maka selamat untuk Nabi Ibrahim. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan air naik, air akan terpancut naik kan, tenggelam semua Nabi Nuh alaihi salam. Bila Allah Taala katakan laut terbuka, Nabi Musa boleh melalui. Bila Allah Taala kata laut bertemu kembali, mati semua Firaun. Maknanya sini yang lain tak ada kuasa kan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan kekuasaan dia. Allah Taala boleh buat apa yang dia nak. Walillahi falillahi al-akhiratu wal ula wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha' wa yarda. Even dalam ayat yang terakhir, ayat 26 pada hari ini, ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan kalaulah berhala-berhala tu tak boleh nak beri syafaat kepada manusia ni, kepada mereka ni, kepada orang-orang yang menyembah dia ni, maka kan kalaulah itu semua tak boleh bermanfaat, itu tak boleh bermanfaat kepada manusia-manusia penyembah tu kan. Bahkan Allah Taala katakan malaikat sendiri, malaikat ni yang dekat kepada Allah kan, yang tidak ada dosa kan, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan malaikat sendiri pun tak akan dapat memberi syafaat, tak akan dapat memberi syafaat kepada sesiapa pun. Malaikat ni hebat bukan macam berhala tu yang batu tu kan. Malaikat ni dekat dengan Allah Ta'ala pun tak dapat memberi manfaat. Kepada apa? Kepada manusia, kepada sesiapa, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut ni, wa kam min malakin, berapa banyak daripada malaikat-malaikat, fis samawat, di langit, la tughni syafa'atuhum, syafaat mereka langsung tidak dapat memberi apa-apa, syai'an illa min ba'di an ya'zana Allah, kecuali kalau Allah Ta'ala izinkan. Maknanya kalau Allah Ta'ala izin, malaikat pun tak boleh. Apatah lagi kalau berhala-berhala tadi. Jadi insya-Allah sampai kat situ kita. InsyaAllah hari ini muka surat 526. InsyaAllah kita sambung lagi esok muka surat 527 daripada surah An-Najmi, insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu